Habis. Okey, baik, kita tengok masalah. Ayat-ayat muhkamah dan ayat-ayat mutasyabihah. Okey. Sesungguhnya ayat Quran ni ada dua macam. Pertamanya ayat-ayat yang muhkamah. Yang keduanya ayat-ayat yang mutasyabihah. Maka makna ayat muhkamah itu iaitu ayat yang terang dan nyata. Baca, faham. Tak payah nak sakit kepala fikir. Itu dia panggil ayat yang muhkamah. Ayat-ayat yang muhkamah itu kukuh. Contohnya, daripada boleh tanggung takwil dan kesamaran. Tak payah nak fikir-fikir lagi dah. Baca, faham. Kerana terang dan nyata akan makna-makna ayat muhkamah itu. Misalnya firman Allah, Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum. Itu contoh. Maksudnya kata olehmu wahai Muhammad, marilah sekalian kamu, aku bacakan barang yang diharamkan oleh Tuhan kamu. Siapa tak faham? Allah suruh Nabi Muhammad kata, mai, ta'al. Ta'alau, ta'al. Orang Arab panggil ta'al tu maksudnya apa? Bangga. Dalam bahasa clean dia kata apa? Bangga. Kan di Ipoh ada satu kedai apa dia panggil? Nasi bangga. Bangga. Maksud dia apa? Ta'al. Ta'al. Bangga, uker enggak? Dia dah. Saya lagi dah lajak kan? Mai, duk dia dah. Ukar enggak? Ukar tu maksud dia apa? Kelas bahasa Tamil. Ukar maksudnya duduk. Ada bunyi rengga ujung tu apa dia? Bangga, ukar enggak tu apa dia? Yang tu sama macam bangkit cepuih tadi ni. Sama macam panas lit-lit. Sama macam kedekuk piang. Dia rengga ni dia tak ada makna. Kalau tuan-tuan tanya ni rengga ni apa? Semua ada kena rengga ni. Dah, itu dia tak ada apa makna, dia tak ada stand kepada maksud. Pasal saya buat cerita ni, pasal nampak lagu duk lali gitu tadi. Biar dia duk main muhkamah mutasyabihah pasal sampai tak boleh heavy sikit tajuk ni, tak boleh heavy sikit. Heavy sikit lah dia duk main mata duk main syan. Jadi terpaksa saya kena masuk cerita Vangga Ukar Rengga ni. Rengga tu sama macam orang utara cakap esok main nah. Nah, ujung tu apa dia? Nah. Esok main nah. Esok main, tahu dah lah. Nah tu apa dia? Esok main nah. Nah tu rengga. Boleh faham? Dia tak ada makna, tapi dia masuk tu dia jadi sedap. Sudah panjang. Okey. Tu dia celak baliklah. Dia masuk balik muhkamah mutasyabihah dia dah royok balik. Okey. So Allah kata dekat Nabi, qul ta'alau. Katalah Muhammad kepada depa ni bangga. Ta'al, mai. Atlu ma harrama rabbukum. Aku nak baca dekat hampa ayat-ayat yang Allah haramkan apa-apa benda. Nak bagi tahu kat hampa. Maka mailah ayat Quran. Hurrimat alaikumul maitah waddam walahmul khinzir. Diharamkan ke atas kamu makan bangkai. Waddam, haram makan darah. Walahmul khinzir, dan daging babi. Baca ayat tu, ada siapa pening dah? Ni dia nak abang apa kat kita ni? Dia nak abang kata haram makan bangkai, haram makan darah, haram makan babi. Ada orang pening dah dengar ayat tu? Pening juga tahu. Ayat tu clear. Ayat tu nak bagi tahu kata kita dilarang makan bangkai. Okey, faham. Kita dilarang minum darah. Faham. Kita dilarang makan daging babi. Faham, understood. Maka ayat-ayat yang macam ni dia panggil ayat muhkamah. Ayat yang terang jelas, tidak perlu kepada tafsiran lagi. Sebut aja terus faham. Okey, itu satu. Maka firman Tuhan ini terang dan nyata maknanya dan tak berhajat kepada takwil dan tafsir lagi. Itu satu. Ayat Quran itu satu jenis. Adapun ayat-ayat yang mutasyabihah, yakni mempunyai kesamaran kepada orang yang dengar. Ni ayat yang kedua dalam Quran.
Dia jadi orang ada faham, ada tak faham, ada yang duk teka macam tu macam ni. Ni ayat jenis yang kedua. Kerana lafaz ayat itu serupa macam lafaz yang lain, padahal maknanya lain. Baca sekali lalu nampak okey lah, tapi maksud dia kadang-kadang tak macam yang tertulis tu. Okey, yakni tidak dapat faham makna sebenar dia. Tak faham makna sebenar dia apa. Seperti dia buat contoh firman Allah, alif lam mim. Tuan-tuan, alif baca berapa panjang? Tak ada panjang lah. Alif lam berapa panjang? 6 harakat. Sebelum lam nak pergi ke mim tu, tutup mulut berapa harakat? Alif lam 2 harakat. Baru dia main mim 6. Bagi kita duk baca cukup tak 6 ni? Yang tu tak ada tawak. Tak ada tawak. Tak boleh nak negotiate, tak boleh nak bargain, tak boleh nak kata saya baca 2 boleh tak? Tak boleh. Dia mesti 6. Okey. Yang kedua, alif lam mim sad. Okey. Lagi contoh, yasin. Lagi contoh, kaf ha ya ain sad. Ini huruf-huruf potong ni, apa makna dia? Wallahu a'lam, tak tahu. Kita duk baca yasin tiap-tiap minggu, kita duk baca yasin. Kalau orang tanya kita, yasin ni maksud dia apa? Ayat Quran lah kita kata. Taklah apa maksud dia yasin tu? Ish, tak tahu pula. Apa hang duk pergi mengaji, merata masjid, pergi duk ikut tok guru macam-macam. Hak ni pun tak tahu, dia kata. Kita kecut perut. Kita kecut perut. Benda tu memang tak tahu pun. Pasal apa? Wallahu a'lam. Allah saja yang lebih tahu. Kita tak tahu. Ini rahsia Allah. Ini di antara contoh ayat mutasyabih. Mutasyabihah. Ayat-ayat yang kita tak tahu apa maksud betulnya. Allah tahu, tapi kita tak tahu. Itu satu, dia kata. Yakni tidak dapat faham dengan mudah apa maksud alif lam mim sad, nun. Ni apa maksud dia? Tak tahu. Baik. Bahkan mendapatkan fahamnya dengan membanyakkan perhati dan ta'ammul, dia kata. Ada sebahagian ulama-ulama besar dalam bidang tafsir misalnya, mereka cuba meletak maksud. Hadis tak ada. Ulama tafsir kata apa? Allah mulakan dengan yasin. Tujuannya ialah Allah nak tarik perhatian supaya kita tengok ayat yang berikutnya. Itu mereka kata. Sebahagian daripada pendapat ulama tafsir. Alif lam mim. Apa maksud dia? Tuhan sebut benda tu, tidak perlu tahu apa maksud dia. Yang pentingnya apa? Allah nak tarik perhatian. Tengok apa yang Allah nak sebut dalam ayat berikutnya. Dan ada banyak ulama-ulama tafsir memberi berbagai-bagai pendapat. Tetapi tidak ada satu pun yang boleh kata tafsiran dia betul. Kerana Allah lah Tuhan yang lebih mengetahui. Satu. Dia kata perlu banyak kepada perhati dan ta'ammul. Ta'ammul ni bahasa Arab. Maksud dia apa tuan-tuan? Ta'ammul. Meditate. Tuan-tuan boleh dengar orang kata meditation. Meditation ni apa dia? Meditate. Macam orang duduk buat yoga tu. Dia duduk bersila, dia jari, dia lagu cantum dua lagu tu. Orang kata meditasi. Meditation. Meditate. Ta'ammul. Maksud dia apa? Dia renung, dia fokus macam tu. Dia cari ketenangan. Ada orang buat macam tu. So, dia kata ada certain ayat dalam Quran ini kita kena ta'ammul, kita kena fokus, kita kena renung, kita kena kaji. Kok boleh dapat apa maksud dia. Begitu. Baik. Semacam mana ulama mazhab khalaf. Ulama ni dulu dia ada dua school of thought, dia panggil school of thought, aliran pemikiran. Satu dia panggil salaf, golongan yang dekat dengan Nabi, para sahabat Nabi contohnya dipanggil salaf. Ulama yang kemudian ni dipanggil ulama khalaf. Ini dua school of thought, dua aliran. Ulama salaf ni dia main dalam cerita-cerita ayat yang mutasyabihat ni,
dia tak mau nak takwil, dia tak mau nak tafsir. Dia kata apa Allah sebut, kita pakai yang tu. Pasal apa? Kalau kita tafsir, tak betul. Kalau kita tafsir tak betul macam mana? Dia kata. So kita ikut apa yang Allah kata. Allah kata Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Tuhan Ar-Rahman, dia bersemayam di atas arasy. Dia duduk di atas arasy. Allah kata macam tu, kita kata macam tu. Tak usah pergi duduk tafsir, duduk bersemayam tu apa. Tak usah, dia kata. Takut silap. Dia kata, kalau silap saya lagi berdosa. Habis orang kata takkan Tuhan duduk macam manusia duduk. Dah, dia kata laisa kamitslihi syai'. Tak sama macam semua-semua. Manusia akan menatang ke apakah duduk, tak sama dengan Allah duduk. Tapi Allah duduk, dia kata. Ini aliran ataupun school of thought salaf. Dia tak mau nak ambil risiko meletakkan maksud perkataan-perkataan yang samar-samar ni. Ulama khalaf, dia takut bila dia tak letak takwil, dia tak letak tafsir, dia takut di kalangan orang ramai ni ada hak jenis kepiah longgang, ada hak jenis kain pelikat longgang, hak jenis ni. Sekali dia bila dia baca Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, Tuhan Ar-Rahman duduk di atas arasy, dia duk faham kata duduk macam manusia duduk. Jangan, Allah tak sama dengan apa-apa pun. Jadi nak mengelakkan daripada orang pergi faham kata Allah duduk macam manusia duduk, macam apa duduk, macam makhluk duduk ni, kita ubah maksud. Maksud kata duduk di situ ialah memerintah. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Tuhan Ar-Rahman memerintah daripada atas arasy. Jadi tak maksud Tuhan duduk, takut dia terbayang kata makhluk duduk. Ini aliran ulama khalaf. Perlu bergaduh ke benda ni? Tak perlu bergaduh. Yang hari ni pergi jadi bergaduh ni. Bergaduh ni pergi cop pula ke atas belakang pula. Ini golongan mujassimah. Dia menjisimkan Allah. Dia kata Allah duduk. Bertengkarlah ni. Hak bertengkar tok guru sahabat besar ni sudah. Ni hak sahabat halus pun bertengkar sama. Allahu Akbar. Tuan-tuan, tadi kita baca ayat orang Islam ni penat dah dengan duk berpecah ni. Pergi cari lagi pasal benda ni nak berpecah. Allahu Akbar. Malangnya orang Islam ni, terpedaya mudah sekali. Terima sahaja. Ada dua aliran dalam memahami ayat-ayat mutasyabihat dan dua-dua pun tak salah. Kita pilih kita nak duduk school of thought mana, jangan salahkan yang satu lagi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, harmonikan hubungan sesama kita. Nah, baik, kita sambung tu. Dia kata, maka ulama khalaf ni dia letak takwil. Maka mereka itu takwil akan ayat mutasyabihah itu akan sebagai takwil yang sahih. Dia kata. Ulama-ulama khalaf pi takwil ayat tu. Allah Tuhan Ar-Rahman duduk ataupun bersemayam di atas arasy. Dia takut saat dia orang jadi salah faham kata duduk macam duduk makhluk, dia takwil perkataan duduk itu. Tetapi takwil yang dibuat oleh ulama khalaf ini takwil yang sahih, yang tak merosakkan akidah orang. Apa dia? Misalnya seperti Allah berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Bermula Tuhan yang Maha Pemurah di atas arasy, ia memerintah. Dia guna perkataan tu. Maka lafaz istawa, lafaz istawa boleh beberapa makna. Boleh makna duduk, boleh makna memerintah. Maka jikalau ditaruh makna duduk, maka tidak faham bagi sesetengah manusia. Dia duk faham kata Tuhan duduk, dia duk nampak manusia duduk, bahaya. Maka ubah. Ulama khalaf kata, kita kata Allah memerintah di atas arasy. Kerana firman Allah dalam ayat tentang ayat yang muhkamah ini, Tuhan kata laisa kamitslihi syai', iaitu tidak seumpamanya dengan sesuatu. Kata Allah duduk, Allah turun, Allah apa? Duduk dan turun itu tidak sama dengan mana-mana makhluk. Duduk Allah dengan turun Allah itu sesuai dengan sifat kebesaran dia. Begitu. Baik. Maka jikalau ditaruh makna duduk, maka sudahlah ia serupa dengan kita makhluk. Ni yang ulama khalaf takut yang ni. Takut. Maka panjang lagi bicara keterangan tentang ayat-ayat muhkamah dan mutasyabihah itu. Maka boleh lihat pada tafsir yang panjang-panjang. Seperti tafsir nisfi. Ini dia nama kita tafsir. Saya ingat saya dah habang dah dulu. Tafsir nisfi, tafsir Baydawi, ataupun tafsir Khazin dan lain-lain lagi. Dia kitab tafsir ni tuan-tuan. Ada banyak.
Dalam banyak-banyak kitab tafsir tu pula dia pecah dua. Dia pecah dua, macam mazhab lah, dia pecah dua. Satu dia panggil tafsir birriwayah. Dia tulis tafsir ni, tafsiran kepada ayat Quran tu semua dengan riwayat hadis. Dia tak mau masuk otak dia, tak mau masuk. Dia takut, dia selamatkan tiap-tiap ayat Quran tafsir dengan hadis, tiap-tiap ayat Quran ditafsirkan dengan hadis. Maka tafsir itu dipanggil tafsir birriwayah. Contoh yang kata kitab tafsir birriwayah ni, tafsir Ibnu Katsir. Tuan-tuan belilah terjemahan bahasa Melayu, ada banyak kan, beli balik baca. Baca ayat Quran, sekali dia buat tafsir semua hadis Nabi, hadis Nabi, hadis Nabi. Selamat, dia kira selamat. Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari. Ini semua birriwayah. Dia buat main semua tafsiran ayat Quran berdasarkan hadis. Tafsir As-Suyuti. Ini semua tafsir dia berdasarkan kepada riwayat hadis. Dia ada lagi satu lagi tafsir, dia panggil tafsir birra'i. Birra'i maksudnya dia membuka ruang kepada fikiran masuk untuk nak bincang ayat-ayat tu. Dia panggil tafsir birra'i ataupun tafsir dirayah, dia panggil. Ini satu. Di antara tafsir birra'i ni apa dia? Di antaranya ialah tafsir Ar-Razi. Kalau tuan-tuan biasa jumpa, lah terjemahan ada. Tafsir Ar-Razi, tafsir Al-Baydawi, tafsir Al-Khazin, tafsir An-Nisfi yang ditulis oleh Syekh Idris Al-Marbawi ni, tafsir An-Nisfi, tafsir Al-Jalalain yang ni popular, Al-Jalalain. Ini semua dia masuk dalam tafsir birra'i. Dia ada masuk. Tafsir An-Nisfi ni dia banyak dirujuk oleh Syekh Idris Al-Marbawi. Kita duk baca kitab dia ni, dia banyak duk refer kepada Nisfi, tafsir Nisfi. Tafsir An-Nisfi ni ditulis oleh Abdullah bin Ahmad An-Nisfi. Dia ni lah wafat pun dah tahun 700 lebih lah, 701 macam tu dia wafat. Tafsir An-Nisfi. Maka tafsir-tafsir birra'i ni dia tafsir yang masuk di dalam dia ijtihad ulama. Dia masuk ijtihad dalam penulisan kitab dia. Tetapi ijtihad itu tidak terkeluar daripada syarat-syarat dan adab-adab ilmu tafsir. Jadi tafsir ni semua masuk di dalam tafsir yang muktabar. Nampak? Dia duk main lali balik lah. Bila dia main lagu tu, dia duk main lali. Kita boleh nampak kan? Kita boleh nampak. Tak boleh tu. Kita test masuk dalam ni sikit, dia lali, dia shan. Bila kita buat keluar main cerita apa sikit, dia dan dia okey balik. Oh, penat macam ni tuan-tuan, penat. Kan? Kan? Ada seronok dia bila kuliah ni dia kena ada eye contact. Kena ada eye contact. Kita tengok ni semuanya. Ada sandang dekat mimbar, ada sandang dekat tiang, kita tengok. Budak-budak lah daripada main ni mak pak ni. Kita tengok kan. Dia follow ke, dia tak follow ke, dia lost ke, dia lepas pergi outer space ke, dia dah ada kedai tom yam ke, dia teringat saya balik ni ada anak dan nak singgah nak beli apa di kedai, dia macam tu dia ada ni. Kita nampak semua ni kan. So kita dengan cepat-cepat kena put steering. Kita nampak pakat nak tuju ke gaung nak jatuh tu, kita pegang steering, kita tarik kot tu. Kita tarik kot tu, ni dia duduk tarik ni, dia buat tu. Tarik, baru semua dia dapat balik, dia main balik macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kan? Itu sebab ustaz-ustaz mengajar masjid ni, dia suka apa tau? Dia suka baca tajuk pasal tanda-tanda kiamat. Yang tu nampak dengan tu. Baca hadis cerita tanda-tanda kiamat ni, kita baca hadis tu, kita lepas bawang goreng pakai atas sikit, telur obeh kita ambil sebiji, kita potong bagi jadi 4, bagi jadi 6 ke apa ke, cabai melaka pula kita rincik ke atas, cerita tanda kiamat ni. Oh, cerita tanda kiamat ni ramai. Tengok ustaz di masjid-masjid ni semua tanda kiamat. Tanda kiamat, hadis akhir zaman, yang ni Bahrul Mazi jilid 17-18, ni semua cerita. Ini tanda kiamat punya cerita. Dia fokus pasal apa? Cerita pasal Dajjal saja ya. Dengar semua. Dajjal ni. Kan? Dia kait pula ceritakan Dajjal nak keluar mai, cerita pula pasal Tasik Galili pula. Dia cerita pula dia pernah pergi Tasik Galili tengok. Memang tak tidak ah. Piduk habaq tafsir Jalalain, tafsir Baydawi. Piduk habaq pula dia ada birra'i, dia ada dirayah, dia pergi.
Memang tahu dah, kau tahu dah tajuk ni kalau tak kena gaya bawa memang gaung duk mai panggil mai. Bangga gaung duk panggil. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itu yang pi 10 minit, ambil 5 minit baru keluar cerita ni. Pi 10 minit, tarik keluar 5 minit cerita ni. Jenuh. Dia kata. Baik, dia kata orang yang berpegang dengan ayat pasang dia buat dalil balik lah. Orang yang berpegang dengan ayat-ayat mutasyabihah itu ialah orang yang suka kacau, dia kata. Orang yang suka duk main isu-isu ni kacau, dia kata. Okey. Ketahuilah saudaraku, telah diterangkan dalam masalah yang lepas. Ayat-ayat yang mutasyabih itu iaitu ayat yang tidak terang maksudnya. Kata nisfi di dalam tafsirnya terkadang tiada boleh ditanggungkan dia melainkan wajah yang satu. Tuan-tuan tengok ayat dia. Ni memang ayat nak bagi kita pejam mata. Saya ulang kali lagi. Kata nisfi di dalam tafsirnya terkadang tiada boleh ditanggungkan dia melainkan wajah yang satu. Oh benar ni kan? Dia kata ayat Quran ni kadang-kadang tafsiran ni boleh satu tafsiran, kadang-kadang dia boleh bawa macam-macam tafsiran. Dia buat begitu. Tapi bahasa tu, bahasa dia ni. Bahasa ni geng yang umur 65 70 ke atas dia dengar, oh dia kecak elok. Pasal bahasa ni bahasa dia. Bahasa klasik. Tak kalah mana punya bahasa. Tak kalah mana. Lagi lama dia 90 ke atas punya umur mengkala. Dia mendengar orang cakap mengkala. Lah dah budak-budak lah tak tahu mengkala apa. Mengkala. Mengkalu lain pula. Mengkala. Tak kalah mana tu dah moden sikit kan. Apabila itu zaman model lah, apabila lah maksud sama aja, tapi sebab dia tulis ni 70 tahun dulu, so dia main ayat macam ni. Dia kata tafsir ni kadang-kadang boleh buat satu tafsiran, kadang-kadang boleh buat banyak tafsiran, atau dia kata boleh ditanggung dia dengan beberapa wajah, atau tidak diketahui akan takwilnya ataupun diketahui akan takwilnya. Ada ayat dia kata tauhid tak boleh tafsir. Tauhid kata wallahu alam, habis. Tak boleh. Nak tafsir pun takut tak betul. Begitu. Ataupun nasikh yang diamalkan dan mansukh tidak diamalkan dengan dia. Ini ilmu usul fiqh. Dan dulu di masjid ni Dr. Hafiz Qodiang ada lagi ke? Ada lagi mengajar? Tak ada. Dulu Dr. Hafiz Qodiang ada mengajar ni, tajuk ni lah. Usul fiqh. Dia ada nasikh, dia ada mansukh. Ayat Quran pun ada ayat yang menasahkan ayat. So ayat yang menasahkan tu pakai dia, hak dimansuhkan tak pakai. Ada yang tak pakai dari segi bacaan, ada yang bacaan masih dibaca tapi hukum dah dimansuhkan. Ini yang ni lagi ramai yang diterbabah dia noh. Dia ramai. Tajuk usul fiqh ni kalau calang-calang orang mengajar di masjid memang habis. So dia tajuk untuk kelas. Budak-budak yang mengaji universiti, yang mengaji nak ambil diploma, nak ambil ijazah, mereka belajar ni, dia kena celik juga lah. Siapa saya pergi periksa tak apa. Ni tak ada periksa, lain Nabi lah. Bukan ada periksa. Kan? Itu beza dia. Okay? Baik. So, dia kata maka orang yang bergantung dengan zahir ayat dengan tidak ditakwilkan sebagai takwil yang sahih, maka ialah orang yang suka fitnah dan suka kacau. Dia kata. Bila dia baca ayat-ayat yang mutasyabih, yang mutasyabihah tadi ni, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Tuhan di atas arasy duduk. Kalau dia tinggal lagu tu ya, dia tak terang. Oh, kacau. Kau hak dengar ni kepiah longgak, ke pelekat longgak ni dia dengar, oh dia kata Tuhan pun duduk macam kita orang tu. Yang ni bahaya. Yang ni bahaya, dia kata. Sebagaimana tersebut dalam Quran seperti yang didatangkan oleh Imam At-Tirmizi. Ni hadis. Dia kata apa? An Aisyah radhiyallahu anha qalat sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qawlihi fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Itu cerita dia. Diriwayat daripada Aisyah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata dia, aku tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tafsir kepada firman Allah. Maka ada pun orang-orang yang di dalam hati mereka itu syak ataupun mering kepada yang tidak betul.
Orang yang dia ada syak dalam hati. Maka bergantung dan berpegang mereka itu dengan ayat yang kesamaran daripada maknanya. Kerana menuntut fitnah dan kacau dan menuntut takwilnya, seperti kata Qil bahwasanya satu utusan daripada negeri Najran datang kepada Nabi SAW. Kata mereka kepada Nabi, ya Muhammad, tidakkah engkau kata bahwasanya Nabi Isa itu roh Allah dan kalimahnya? Nampak tak? Ada dalam Quran sebut kata Isa itu ruhullah, roh Allah. Ini ayat kesamaran. Ini dahsyat ni. Bila orang baca-baca Quran, Nabi Isa itu roh Allah. Dia duk faham roh macam roh duk dalam badan dia. Dah tu macam mana? Dia kata kalau mati Nabi Isa, Allah mati ya. Dia pikir tu. Astagfirullahaladzim. Bahaya. Perkataan Nabi Isa itu roh Allah itu bahaya. Dia kata. So orang Najran, mereka mai jumpa Nabi SAW. Mereka tanya Nabi SAW. Mereka kata, ya Muhammad. Mereka ni orang Nasrani. Tidakkah engkau kata, mereka kata dekat Nabi Muhammad, Tuan, bukankah Tuan ada kata bahwasanya Nabi Allah Isa itu roh Allah dan kalimahnya? Tuan ada katakan Nabi Isa itu roh Allah dan kalimah Allah? Jawab Nabi, ya. Nabi kata, ya. Maka kata mereka itu, padalah kami dengan katamu itu. Kalau macam tu, orang Nasrani daripada Najran, dia kata kalau macam tu cukup kami kira okey kami faham lah. Makna kata, mengakulah kata kalau Nabi Isa tu roh Allah, makna Isa dengan Allah kira sekali ya. Samalah dengan kepercayaan mereka bahawa Nabi Isa tu duk ada sekali. Tuhan Isa dengan Rohul Qudus. Jadi cantik, kata sama dengan kami. Dia kata begitu. Maka jawab Nabi SAW ke atas mereka itu, serta diterangkan oleh Nabi kepada mereka itu bahwasanya Quran itu terbahagi ayatnya kepada dua bahagi. Nabi kata, satu bahagi boleh faham akan dia oleh orang-orang dengan tidak perlu susah payah. Nabi terang ini. Nabi kata, no, baik-baik. Nabi kata, ayat Quran ni dia ada ayat yang baca terus faham. Satu. Dan ada satu bahagian lagi daripada ayat Quran itu tidak dipaham akan dia. Maka pada ayat yang ada roh Allah itu dan kalimah Allah itu daripada jenis yang kedua. Nabi kita jaga baik. Dalam Quran ada ayat yang kita baca, kita jangan faham macam dia tulis tu. Dia ada cerita di sebalik ayat itu. Jadi soalan hang tadi, hang kata Isa itu ruhullah, roh Allah, dia duduk dalam kumpulan ni. Dia kena ada penjelasan. Dia tak boleh terus pegang kata, Quran sendiri sebut kata Isa itu roh Allah, maksudnya betul dah lah Isa tu anak Tuhan lah. Jangan. Nabi kata macam tu. Demikianlah hal orang-orang yang suka fitnah, bergantung ia dengan zahir ayat yang mutasyabihah itu juga. Depa ni tadi termasuk dalam geng yang suka fitnah. Mereka terus nak pakai ayat tu, terus nak kata betul lah apa yang mereka duk faham selama ni, Isa ni anak Tuhan. Mereka kata itu. Seperti mana firman Tuhan, Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Ayat ni cukup popular bila bincang tajuk ni. Maka dipaham mereka itu, duduk Allah di atas arasy itu macam mana duduk kita ni. Dia duk faham macam tu. Ini fitnah. Tuhan Ar-Rahman duduk di atas arasy, dia duk faham kata macam kita duduk di atas bangku. Nauzubillahi min zalik. Itu bukan faham yang betul. Dan sabda Nabi SAW, Allah yanzilu ila sama'id dunya. Ini pula dalam hadis kata Allah turun daripada langit dunia. Allah turun. Begitu. Maka dipaham mereka itu Tuhan turun sebagaimana kita turun tangga. Dia pergi faham dulu tu. Ini fitnah. Hadis sebut macam tu. Tuan-tuan, kita duk baca hadis kan, kita dianjurkan supaya bangkit tahajud sepertiga akhir malam. Sepertiga akhir malam ni bila tuan-tuan? Pukul 5 nak pergi ke subuh tu. Time tu cantik untuk bangkit tahajud. Pasal apa? Nabi kata pasal masa tu Allah turun ke langit dunia. Nabi kata Allah turun ke langit dunia. Ada orang Allah turun macam kita duduk turun tangga. Dia duduk faham macam tu. Itu faham yang salah.
Itu faham yang salah. Jenis-jenis macam ni dia perlu ada penjelasan. Dia kata, hak ni dia nak abang ni. Maka orang yang salah ni dia faham kata Tuhan turun ke langit dunia macam orang turun tangga. Dan seperti mana firman Allah, wattakhadallahu Ibrahima khalila. Ini ayat Quran. Ditaruhnya, yakni diletakkan, maknanya khalila itu faqiran ila rahmati, berhajat kepada rahmatnya. Jadi dia kata wattakhadallahu Ibrahima khalila, Allah jadikan Nabi Ibrahim itu satu orang yang berhajat kepada rahmat Tuhan. Dia faham macam tu. Bukannya dimaknakan dengan makna Allah jadikan Nabi Ibrahim itu sebagai pilihannya. Banyak-banyak manusia Tuhan buat ni, Nabi Ibrahim ni di antara pilihan Tuhan. Tuhan pilih untuk jadikan dia istimewa. Itu maksud yang sebenarnya. Okey. Dan seperti mana firman Allah, bal yadahu mabsutatani. Ini dalam Quran. Maksudnya apa? Bahkan dua tangan Tuhan itu terbentang pilihannya. Mabsutatan, bastu dalam bahasa Arab, bastu, basinta. Bastu ni buka. Qabdu, genggam. Bahasa Arab. Qabdun, genggam. Jadi penumbuk ni qabdun. Bastun, buka. Dalam Quran Tuhan disebut apa? Dia kata bal yadahu mabsutatani. Bahkan kedua-dua tangan Allah itu terbuka. Orang dengar tangan Allah dah satu dah, dia duk bayang tangan manusia. Lepas itu buka pula, sebiji lah, manusia boleh genggam, boleh buka. Dia duk bayang Tuhan macam tu. Ini bayang yang salah. Boleh membawa kepada kacau dan fitnah kepada sebahagian orang. Sedangkan dia kata maksud yang kata Tuhan kata bal yadahu mabsutatani, maksudnya Allah sentiasa membuka dan melimpahkan rahmat dia kepada manusia. Itu maksud dia, bukan maksud tangan duk buka. Maksudnya Allah ni Tuhan Maha Pemurah, dia sentiasa melimpahkan rahmat dia kepada semua. Itu maksud ayat itu yang sebenarnya. Tangan Tuhan itu terbentang seperti tangan kita, bukan itu maksudnya. Dia kata, ini yang kata ayat-ayat mutasyabihah. Kita zaman kita ni tak kalut dah tuan-tuan. Pasal apa? Benda ni dah ada tafsiran, dia dah tulis jelas dah. Kita tak payah duduk kerosot, duduk fikir macam-macam dah. Tak payah dah. Pasal apa? Sudah ada tafsiran yang jelas. Tak payah pergi cari penyakit lagi. Baik, tafsir yang huduh. Ada juga pihak yang cuba mentafsirkan ayat Al-Quran ini secara tafsiran yang salah dan huduh. Dia kata. Contohnya ialah tafsiran yang dibuat oleh kaum Rafidhi. Dia kata Rafidhi. Rafidhi ini daripada pecahan Syiah. Syiah ni daripada macam-macam juga. Ini pecahan yang salah, yang tersesat, yang tersilap jalan. Syiah Rafidhiyah dia panggil. Geng-geng Rafidhi ini dia kata apa? Telah ditafsirkan firman Allah, ini tafsiran yang melampau. Telah ditafsirkan firman Allah, innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala sebut bahawasanya Allah Taala suruh sekalian kamu menyembelih Siti Aisyah radhiyallahu anha. Dia papi tafsir tu betul. Ayat ni cerita apa siapa ni? Ayat ni cerita apa siapa? Ayat ni nak cerita tentang dalam surah Al-Baqarah. Dan kita dah dengar banyak kali cerita ni. Bani Israel. Dalam kalangan Bani Israel ni sudah jadi satu pembunuhan. Dengan kerana satu orang mati kena bunuh, sudah jadi tuduh menuduh di antara mereka. Puak ni kata puak nu bunuh, puak nu kata puak ni bunuh. Duk lawan tuduh. Akhirnya sampai nak bawa kepada jadi perang di antara dua puak ni di kalangan Bani Israel ni. Sampai nak jadi perang. Akhirnya dia pergi jumpa Nabi Musa alaihissalam. Pergi mengadu dekat Nabi Musa, dia berkata, wahai Musa, ada jadi pembunuhan dan tak tahu siapa bunuh. A kata B bunuh, B kata A bunuh. Lah ni antara kumpulan A dengan B dah nak jadi perang. Bila mai mengadu dekat Nabi Allah Musa alaihissalam benda ni, Nabi Musa pun dia nak buat macam mana, dia pun tak tahu siapa bunuh. Allah Subhanahu wa taala turunkan wahyu kepada Nabi Allah Musa alaihissalam.
Dan benda ni diceritakan balik oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah. Dia kata apa? Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Allah perintahkan supaya pihak yang berbalah ni pergi cari lembu, sembelih lembu tu. Kemudian faqul nadribuhu bi ba'dihha. Bila dah sembelih lembu tu, ambillah mana-mana bahagian lembu tu. Dalam tafsir kata ambil lidah lembu tu, ada kata ambillah mana-mana bahagian lembu tu, ambil pi pukul mayat yang kena bunuh ni, si mati tadi, pi pukul. Tujuan dia apa dia? Bila pukul itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, kawan yang kena bunuh dia bangkit. Bangkit, dia tunjuk kawan yang bunuh dia, Syekh ni bunuh saya, dia kata. Lepas itu dia mati balik. Itu saja cerita dia. Tapi Bani Israel ni, bila Allah perintahkan dia suruh pergi cari lembu sembelih, dia duk tanya banyak. Nak cari lembu macam mana, dia punya saiz besar kecil macam mana, dia punya warna dia macam mana, ni lembu ni kalau duk guna untuk buat kerja boleh sembelih kadakkah. Ini semua cerita dalam surah Al-Baqarah. Sehingga akhirnya hampir-hampir susah nak dapat lembu yang dimaksudkan itu, sebab syarat dia makin ketat. Tapi akhirnya dapat juga, sembelih dan pukul dan mayat tu bangkit abang, selesai masalah tu. Itu cerita dia dalam surah Al-Baqarah. Tetapi golongan Rafidhi ni, ayat ni dia pergi tafsir bagi silap. Daripada asal cerita sembelih lembu, kemudian ambil bahagian pergi pukul mayat, dia pergi tukar, dia pergi jadi apa? Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Sesungguhnya Allah perintahkan kamu supaya sembelih isteri Nabi, iaitu Aisyah. Pasal apa? Pasal golongan Rafidhi ni mereka marah sangat dekat Aisyah ni. Mereka tuduh kepada kata Nabi wafat sebenarnya kerana apa? Kerana kena racun. Siapa yang racun Nabi? Aisyah dan Hafsah, mereka kata. Yang racun Nabi ni Aisyah anak Sayyidina Abu Bakar, Hafsah anak Sayyidina Umar. Dua ni sudah berkonspirasi racun Nabi sehingga kan Nabi sakit dan sampai Nabi wafat. Kesian dekat Nabi, mereka kata Nabi tak tahu yang racun dia ialah bini dia yang dia sayang. Depa tafsir ayat ni, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Allah perintahkan kamu suruh sembelih lembu. Kisah Bani Israel, dia kata Allah suruh sembelih Aisyah. Ini dia kata apa? Ini tafsiran yang huduh lagi sesat. Tak boleh duk main-main dengan Quran, tak boleh duk tafsir sesuka hati. Bukannya baqarah itu maknanya lembu, depa ubah. Dan ditakwil firman Allah, faqul nadribuhu bi ba'dihha. Ayat tadi kata bila dah sembelih lembu, ambil mana-mana bahagian lembu, pukul mayat tadi. Depa kata apa? Yakni pukul Talhah dan juga Az-Zubair. Depa kata lari jauh terus. Allah perintahkan idribuhu bi ba'dihha, pi pukul Talhah sahabat Nabi dan pi pukul Az-Zubair. Sebab apa? Sebab depa marah dekat Talhah dengan Az-Zubair. Begitu. Baik, kemudian pula mai pula ayat Quran, innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan. Sesungguhnya arak, judi, tenung nasib, sembah berat ni semua adalah rijsun, benda keji, amalan syaitan. Begitu. Depa pi tafsir apa? Al khamru wal maisir, arak dengan judi itu ialah Abu Bakar dengan Sayyidina Umar. Memang depa ni dalam kitab depa tulis macam tu. Sebab golongan Rafidhi ni, mereka kalau khutbah jemaat, kalau dalam khutbah itu tidak mencela ataupun mencaci sahabat Nabi, khutbah tak sah. Tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube, balik lagi type dalam YouTube, tengok khutbah mereka ni, tuan-tuan tengok hati udah sahabat besar ni dengan pakai semua cantik, nampak hebat. Dalam khutbah tu dia kata apa? La'anallahu Abu Bakrin wa Umar wa Uthman. Dia sebut ni, Allah laknat Abu Bakar, Umar, la'anallahu al-Aisyah, Allah laknat Aisyah. Depa sebut. Pasal apa depa sebut? Sebab itu rukun khutbah depa. Tak sebut yang tu, khutbah depa tak sah. Anda nampak macam mana Islam kemudiannya diselewengkan sampai macam tu sekali. Diselewengkan terus. Dan bukan sikit orang yang ikut ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Lah ni senang, bila bercakap boleh tengok YouTube, jadi bukti tu ada. Masuk aja dalam YouTube, type saja khutbah depa, keluar. Maknanya itu bukan fitnah, itulah yang berlaku.
di kalangan Rafidhi ini. Itulah yang berlaku. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian depa tafsir lagi ayat surah An-Nisa ayat 51. Allah kata, alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wat taghut. Tuhan kata. Okey, perkataan al-jibti wat taghut itu daripada itu maksudnya Muawiyah dan juga Amr bin Al-As. Sedangkan al-jibti wat taghut itu ialah syaitan dan juga taghut. Itu maksud dia. Dia kata no, itu maksudnya apa dia? Maksud dia Muawiyah dengan Amr bin Al-As dan lain-lain lagi. Dan itulah takwil yang mukhtalif, itulah takwil yang tersasar, yang terkeluar daripada jalan kebenaran. Wallahu a'lam.